CLPD TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini CLPD TV merangkap pentas NGO memulakan bicara di PWTC sempena 48 tahun sambutan Hari BN. Kita menunggu bual yang lain tak bukan ialah Kesaga UMNO Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Mazlan. Ada tiga soalan penting. Yang pertama tentang pandangan beliau tentang sambutan hari ini, segi matlamat dan juga tujuan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nasirun daripada CLPD dan pentas NGO dan semua yang mengikuti siaran ini. Diadakan Konvensyen Barisan Nasional sebelah pagi dan diadakan sambutan hari ulang tahun yang ke-48 Barisan Nasional sebelah petang. Dia adalah dua perkara penting bagi kita membangkitkan semangat Barisan Nasional supaya kita dapat memenangkan pilihan raya umum yang ke-15. Bila pun pilihan raya itu harapnya lagi cepat lagi baik untuk kita sama-sama MCA, MIC, PBRS, UMNO sebagai tunjang dan juga Friends of BN. Ada 6 parti Friends of BN. Jadi hari ini akan mengumpulkan 4 parti komponen dan 6 Friends of BN, 10 parti dalam satu bumbung Dewan Merdeka PWTC. Baik. Kami menjemput semua yang masih berada di luar tentang PRU 15. Kalau sekiranya dia diadakan pada tahun ini, apakah peluang BN? Kita telah ada 5 kejayaan. Kejayaan pertama ialah 7 pilihan raya kecil, ya. Itu kejayaan pertama. Kejayaan kedua ialah PRN Negeri Melaka 21/28. Kejayaan ketiga kita tompang, iaitu kejayaan di Negeri Sarawak 76/82 sebagai bekas komponen BN. Kejayaan keempat di Melaka di Johor, iaitu 40 daripada 56. Dan kejayaan kelima tidak kurang berjaya juga di Sabah, daripada 1 kerusi meningkat jadi 14 kerusi adun, ya. Kemudian ada tambah lagi 2 adun lantikan, jadi daripada seorang adun kepada 16 orang adun di Sabah. Kejayaan 5 itu perlu diteruskan, ya. Kejayaan PRK, kejayaan Sabah, kejayaan Melaka, kejayaan Sarawak dan juga kejayaan di Johor. 5 kejayaan, 5 momentum, supaya momentum itu bergerak dengan lebih pantas menuju ke PRU yang ke-15. Dan kita berharap PRU 15 kita akan menang dan menjadi kerajaan semula. Baik, Tok. Kita ada 6 komponen BN yang bersidang pada hari ini. Dan harapan kita untuk menang banyak bergantung pada track record yang lepas, termasuk yang 7 PRT dan juga 3 PRN, termasuk Sabah, Melaka dan Johor. Baru ini ada berita daripada Tokyo mengatakan bahawa PM macam tak setuju diadakan PRU lebih awal. Apa komen Datuk? Kita ada MOU, jadi PRU itu memanglah bukan bulan ini dan mungkin bukan bulan 6 dan mungkin bukan bulan 7, ya. Kerana kita ada MOU sehingga 31 Julai. Jadi saya kira maksud PM itu ialah bukan bulan 6, bukan bulan 7 lah. Mungkin bulan 8, mungkin bulan 9, mungkin bulan 10, mungkin tahun ini, ya. Jadi itu terpulang kepada keadaan dan terpulang kepada keputusan. Ada orang kata keputusan kabinet. Memanglah keputusan kabinet, tapi siapa kepala kabinet? PM. Dan siapa yang melantik dan memilih ahli-ahli kabinet? PM. Takkan PM tak boleh kontrol kabinet dia, bukan, ya? Jadi itu perkara
antara keputusan-keputusan penting pun saya hampir setuju, bukan bulan ini dan bukan bulan depan lah. Sebab MOU tu berakhir 31 Julai. Ya. Mari kita pegang MOU dan juga kita pegang keputusan PAU 2021 dan juga pindaan perlembagaan. MOU sehingga 31 Julai. Lepas itu kita ada satu keputusan PAU, pemilihan hendaklah dibuat selepas pilihan raya. Jadi semua sekali perkara itu interrelated. Sudah bersetujui lah. Ya. Tarikhnya pada saya yang penting kita buat persiapan lah. Macam hari ini pun persiapan lah ni. Ya, hari ini satu persiapan. Tapi saya rasa dekat-dekat makin hampir lah pilihan raya ni. Yang paling penting persiapan ialah di parlimen masing-masing. Kalau ada masalah antara parti komponen di parlimen itu kena selesaikan. Kalau ada yang belum dikukuhkan, itu pada saya lebih penting persiapan di kawasan masing-masing. Sebab setiap kawasan tu unik. Ada kawasan itu calonnya UMNO, ya. Kita perlukan sokongan daripada parti komponen yang lain, terutama MCA MIC dan Friends of BN. Ada kawasan itu calonnya komponen MCA atau MIC, tentulah memerlukan sokongan daripada UMNO sebagai jentera yang paling ramai, walaupun tempat itu calonnya komponen. Jadi perkara begitu unik di kawasan masing-masing dan dia perlu diselesaikan dan diperkukuhkan dalam masa sebulan dua ni. Boleh divert pada soalan yang current, yang semasa, isu semasa. Apa dia? Masalah harga barang. Ya. Datuk, Harga barang ni seingat saya tak pernah turun sejak azali. memang tak pernah turun, tak pernah naik. Dia sentiasa naik. Jadi dia memerlukan tiga pihak ya untuk menurunkan harga barang ni. Pihak pertama ialah kerajaan dengan kawalan, dengan subsidi, dengan import ekspor dasar. Yang kedua ialah pengeluar, peniaga, supaya jangan mengambil kesempatan ketika kesempitan, ya. Dan hendaklah punya etika yang tinggi. Peniaga ni punya etika yang tinggi, tidak sewenang-wenang menaikkan harga barang. Dan yang ketiga yang paling penting ialah rakyat ataupun pengguna. Pengguna hendaklah menggunakan kuasa di tangan mereka. Ya, yang terpenting kuasa itu di tangan pengguna. Kalau pengguna kuasa beli, kalau pengguna nak beli, maka terjuallah barang itu. Tapi kalau pengguna memilih barang yang lain, maka tidak terjual barang itu. Jadi pengguna kena bijak, bijak memilih, cari kedai harga patut, cari pasar tani, cari sumbernya bukan orang tengahnya. Jadi kita sebagai pengguna kena bijak. Kalau mahal jangan belilah. Kalau mahal kita pakat-pakat ramai-ramai, kerana dia ada supply and demand, ya, penawaran dan juga permintaan. Itu kita belajar masa sekolah tingkatan 6 pun kita belajar asas ekonomi. Jadi supply and demand tu penting. Saya tak adalah nak kata kalau harga ayam mahal jangan makan ayam. Itu orang akan kecam saya lah. Orang akan kecam. Jadi yang pentingnya ialah kita bijak memilih di mana harga patut, dan kita memilih daripada sumbernya, dan kalau boleh jangan pada orang tengahnya. Okey. Biasa kita berhenti setakat tu. Terima kasih Datuk sudi bersama kami ini. Permulaan yang cukup baik. Kita mula dengan 48 tahun UTN. Ya. Harapan Datuk tentang integrasi nasional kepada kaum. Walaupun parti kita Melayu, Cina, India, tetapi dalam BN itu ia menunjukkan parti pelbagai kaum. Jadi kalau kita nak mencari parti pelbagai kaum yang terbaik, bukan parti-parti lain yang kata dia pelbagai kaum. Ya, PKR dia kata dia pelbagai kaum, tapi ada orang kata tidak, ya. DAP dia kata dia parti pelbagai kaum, tapi pada hakikatnya tidak. Jadi parti pelbagai kaum yang dah lama berjuang dan mempertahankan dan membangunkan negara Malaysia ini ialah kaedah komponen Barisan Nasional ini. Orang Melayu berkumpul di satu parti, orang Cina berkumpul satu parti, orang India berkumpul satu parti. Lepas tu kita gabungkan dalam pelbagai parti, yang itu lebih sesuai dalam konteks Malaysia, ya. Dan formula BN ini
kelihatannya cuba ditiru oleh PN. PN, tapi warna kita pun cuba ditiru oleh PN. Kita pergilah pada yang original lah ya. Biru original kita ni. Okey. Terima kasih Tok. Sama-sama. Baik. Mudah-mudahan berjaya. Terima kasih. CLPD TV.